Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Syafina binti Walid daripada 5 PISMP RBT 2. Jadi, hari ini saya akan membentangkan kertas cadangan penyelidikan pendidikan saya yang bertajuk Penggunaan Model 3D meningkatkan kefahaman murid dalam topik elemen reka bentuk tahun 4. Ini adalah isi kandungan bagi kertas cadangan penyelidikan pendidikan saya. Seterusnya kita lihat kepada 1.0 iaitu pendahuluan. 1.1 adalah pengenalan. Model 3D merupakan bahan bantu mengajar yang digunakan untuk subjek RBT bagi topik elemen reka bentuk tahun 4. Penggunaan model 3D ini dapat membantu murid memahami konsep-konsep elemen reka bentuk tersebut. Oleh kerana elemen-elemen reka bentuk tersebut sukar untuk murid memahaminya, jadi wujudlah penggunaan model 3D ini untuk membantu murid memahami setiap konsep tersebut. Dan oleh kerana guru mengajar topik elemen reka bentuk ini hanya dengan penerangan ataupun chalk and talk, jadi murid-murid sukar untuk memahaminya. Jadi wujudlah penggunaan model 3D ini untuk membantu murid-murid memahami konsep elemen reka bentuk. Seterusnya, model 3D ini merujuk kepada benda yang wujud dalam ruangan yang sebenar atau nyata. Murid boleh memegang ataupun merasa sendiri model 3D tersebut. Jadi, murid akan lebih faham apabila mereka mengalaminya sendiri. Melalui pengalaman tersebut, murid akan mudah untuk mengaitkan dengan elemen-elemen reka bentuk tersebut. Seterusnya adalah pencapaian akademik bagi seseorang murid tersebut berkait rapat dengan kompetensi seseorang guru. Jadi, guru berperanan penting untuk merancang PDP agar PDP tersebut berjalan dengan lancar dengan membina bahan bantu mengajar yang dapat menyokong mereka semasa proses pengajaran. Seterusnya adalah refleksi pengajaran dan pembelajaran. Pengkaji iaitu saya sendiri telah mengikuti PBS iaitu pengalaman berasaskan sekolah selama seminggu berturut-turut untuk 3 semester iaitu semester 2, semester 3 dan juga semester 4. Jadi saya telah mengikuti kelas RBT semasa berada di sekolah tersebut untuk PBS. Saya telah membuat refleksi bahawa guru-guru yang mengajar mata pelajaran RBT ini apabila melihat murid-murid kurang berminat untuk mempelajari mata pelajaran ini, terutamanya dalam tajuk elemen reka bentuk. Murid kurang faham ataupun mereka tidak memberi respon semasa guru mengajar. Apabila guru bertanyakan soalan, mereka tidak boleh menjawab persoalan-persoalan tersebut. Jadi, wujudlah idea saya untuk membina model 3D ini untuk membantu guru dan juga murid semasa proses PDP dalam tajuk ini. Bagi guru, model 3D ini dapat menyokong pembelajaran di mana semasa proses pengajaran tersebut, guru dapat menunjukkan model 3D tersebut untuk setiap elemen-elemen reka bentuk. Jadi,
murid dapat menggambarkan dengan lebih jelas di mana mereka dapat merasa contohnya garisan, rupa, bentuk. Jadi murid dapat pengalaman secara langsung. Di samping guru juga dapat memberi contoh-contoh kepada murid. Seterusnya membantu murid di mana mereka akan mendapat kefahaman yang lebih melalui pengalaman pembelajaran yang realistik, iaitu di mana mereka dapat melihat, menyentuh dan menggunakan kognitif ataupun kemahiran berfikir untuk mengaitkan apa yang mereka pelajari dengan dunia sebenar. Seterusnya kita lihat kepada fokus kajian 2.1 iaitu pemilihan fokus kajian. Yang pertama sekali adalah kebolehtakbiran di mana model 3D ini mudah ditadbirkan di mana ianya mudah dibawa semasa proses pengajian di dalam kelas. Selain itu, murid juga dapat terlibat secara langsung semasa proses PDP dan murid dapat mengalaminya sendiri. Jadi, kebolehtakbiran bagi model 3D ini adalah tinggi. Seterusnya adalah kepentingan kajian ini dilaksanakan. Kepentingannya adalah untuk membantu murid memahami elemen-elemen reka bentuk ini. Jadi kajian ini dijalankan adalah untuk membantu murid mendapatkan kefahaman yang menyeluruh tentang konsep, contoh dan juga melihat sendiri contoh-contoh yang diberikan oleh guru. Jadi melalui model 3D ini murid mendapat kefahaman yang lebih dalam topik ini. Yang seterusnya adalah kebolehgunaan di mana guru dapat memperbaiki cara penyampaian mereka dalam topik ini. Jadi guru-guru RBT boleh menggunakan model 3D ini semasa mengajar topik elemen reka bentuk. Seterusnya adalah kawalan di mana semasa kajian ini dijalankan, pengkaji perlu peka dan memahati murid semasa proses kajian ini dijalankan, di mana sebelum, semasa dan juga selepas daripada penggunaan model 3D ini. Hal ini untuk mendapatkan data yang sahih dan juga kukuh untuk menyiapkan atau membantu murid dalam mendapatkan kefahaman melalui penggunaan model 3D ini. Yang seterusnya adalah kolaborasi, di mana kolaborasi ini berlaku di antara pengkaji dan juga pihak sekolah. Pihak sekolah termasuklah guru mata pelajaran RBT, panitia RBT. Di samping itu, kolaborasi juga berlaku antara pengkaji dan juga pensyarah di IPG, pensyarah pembimbing. Jadi melalui kolaborasi ini berlakunya sharing ataupun perkongsian maklumat, idea dan juga kolaborasi ini penting untuk mengetahui masalah dan juga isu yang berlaku di sekolah. Seterusnya, kerelevanan, iaitu penggunaan model 3D ini relevan untuk digunakan oleh guru RBT di sekolah sebagai bahan bantu mengajar yang dapat digunakan semasa proses pengajaran bagi topik ini. Jadi kalau dulu guru mengajar hanya dengan penerangan ataupun menunjukkan gambar dan sebagainya, melalui penggunaan model 3D ini, guru dapat menunjukkan contoh yang dapat membantu murid mendapatkan kefahaman.
Yang seterusnya adalah kebolehpercayaan dan juga kesahan. Jadi setiap instrumen yang digunakan dalam kajian ini perlu mendapatkan perlu disahkan oleh guru-guru mata pelajaran, panitia RBT dan juga pensyarah pembimbing. Jadi untuk mendapatkan kajian yang tinggi kebolehpercayaan dan juga kesahan, jadi setiap instrumen tersebut perlu disahkan oleh golongan yang lebih berpengetahuan dan mengetahui setiap penggunaan instrumen tersebut. Seterusnya adalah 2.2, iaitu pengumpulan data awal. Jadi bagi kajian ini, kaedah pengumpulan data awalnya adalah melalui temu bual dan juga dokumen analisis, di mana bagi dokumen analisis, pengkaji boleh melihat pencapaian murid daripada rekod pencapaian, buku latihan dan juga kertas peperiksaan murid. Jadi melalui dokumen analisis ini, murid mendapat pengkaji mendapat gambaran menyeluruh tahap pencapaian murid tersebut. Dan juga melalui temu bual, temu bual boleh berlaku antara guru dan juga murid. Temu bual ni pengkaji boleh mengetahui masalah atau isu yang dihadapi oleh murid dengan bertanyakan kepada guru dan juga bertanyakan kepada murid untuk mengetahui masalah yang mereka hadapi dalam tajuk tersebut. Seterusnya, kita lihat kepada 2.3 iaitu tindakan. Jadi kajian ini menggunakan model Chemis dan McTaggart 1988. Model ini merupakan model yang popular bagi Action Research Circle. Jadi kebanyakan kajian tindakan menggunakan model Chemis dan McTaggart ini. Antara elemen yang terdapat dalam model ini iaitu yang pertama adalah mereflect. Sebelum pengkaji menjalankan kajian, jadi pengkaji perlu mengetahui perlu membuat tinjauan awal untuk mengetahui masalah ataupun isu yang timbul dan juga pencapaian murid dalam tajuk tersebut. Seterusnya, apabila pengkaji telah menjalankan tinjauan awal daripada data tersebut, pengkaji boleh merancang plan yang akan dijalankan. Jadi, melalui reflex tersebut, pengkaji menentukan atau menetapkan plan yang akan dijalankan bagi kajian tersebut. Seterusnya adalah bertindak. Apabila pengkaji siap menyiapkan plan yang akan dijalankan, pengkaji mengaplikasi ataupun mentadbir bahan bantu mengajar tersebut iaitu model 3D. Jadi pengkaji perlu mengaplikasikan ataupun dalam proses ini iaitu bertindak, pengkaji menggunakan bahan bantu mengajar tersebut. Seterusnya adalah memerhati. Memerhati terbahagi kepada memerhati sebelum, semasa dan selepas. Jadi pengkaji perlu memerhati sebelum model 3D tersebut digunakan, semasa model 3D tersebut digunakan dan juga selepas daripada model 3D tersebut digunakan. Jadi sekiranya berlaku peningkatan kefahaman murid, jadi keberkesanan bagi penggunaan model 3D tersebut adalah tinggi. Seterusnya kita lihat kepada 3.0 iaitu objektif dan juga persoalan kajian. Jadi yang pertama adalah 3.1 iaitu objektif umum. Objektif umum bagi kajian ini adalah mengenal pasti sama ada
model 3D yang digunakan dalam kajian ini dapat memberi kesan kepada murid sama ada meningkatkan kefahaman mereka dalam tajuk tersebut. Jadi objektif umum bagi kajian ini adalah untuk mengetahui tahap kefahaman murid daripada tidak tahu dan kepada lebih tahu ataupun lebih memahami topik tersebut. Seterusnya adalah objektif khusus. Objektif khusus ada 3 kesemuanya. Yang pertama adalah meningkatkan kefahaman murid untuk belajar dengan penggunaan model 3D dalam topik tersebut. Jadi penggunaan model 3D ini dapat meningkatkan kefahaman murid. Seterusnya, menguji penggunaan model 3D sama ada dapat meningkatkan kefahaman murid. Hal ini untuk melihat keberkesanan penggunaan model 3D ini. Dan yang terakhir adalah memastikan sejauh mana murid terlibat secara aktif semasa proses pengajaran dan pembelajaran melalui penggunaan model 3D, di mana apabila murid memberi tindak balas kepada soalan-soalan yang diberikan oleh guru, maka berlakunya pengajaran secara aktif di mana murid dan guru saling berinteraksi. Seterusnya adalah persoalan kajian. Terdapat 3 juga persoalan kajian bagi kajian tindakan yang dijalankan ini. Yang pertama adalah bagaimanakah penggunaan model 3D dapat meningkatkan kefahaman murid mengenai elemen reka bentuk. Jadi bagaimana penggunaan 3D ini dapat meningkatkan kefahaman murid melalui bagaimana murid dapat melihat dengan lebih jelas, dapat memegang, dapat menyentuh dan sebagainya. Yang kedua adalah adakah penggunaan model 3D memberi kesan kepada pengajaran guru dalam meningkatkan kefahaman murid. Jadi pada akhir sesi pengajaran tersebut adalah adakah model 3D ini memberi kesan kepada pengajaran sama ada tahap kefahaman murid tersebut bertambah ataupun pada tahap yang sama. Seterusnya adalah bagaimanakah respon murid terhadap penggunaan model 3D mengenai elemen reka bentuk tersebut. Jadi pada mulanya tadi kita lihat bahawa murid kurang memberi respon kepada soalan-soalan yang diberikan oleh guru. Jadi oleh kerana kita lihat murid tidak memberi respon, jadi konklusi yang dapat dibuat adalah murid tidak memahami apa yang dipelajari oleh mereka. Sekiranya mereka memahami apa yang dipelajari, jadi mereka dapat menjawab soalan-soalan yang diberikan oleh guru. Jadi soalan kajian ini adalah adakah penggunaan model 3D ini memberi murid dapat memberi tindak balas ataupun tidak. Seterusnya kita lihat kepada peserta kajian. Pengkaji akan memilih peserta kajian daripada murid tahun 4 di salah sebuah sekolah di Negeri Sembilan. Jadi kajian ini memilih murid tahun 4 yang telah mempelajari topik elemen reka bentuk. Yang seterusnya adalah 5.0 iaitu perancangan pelaksanaan kajian. 5.1 iaitu langkah-langkah tindakan. Kajian ini menggunakan modal Chemist dan McTaggart di mana terdapat 4 fasa yang digunakan pakai. Pertama sekali adalah mereflect. Pengkaji mendapatkan data awal murid melalui analisis dokumen. Analisis dokumen tersebut termasuklah rekod pencapaian, kertas peperiksaan dan juga latihan murid. Jadi pengkaji mendapat data awal tahap pencapaian murid dalam topik tersebut. Seterusnya adalah melalui pemerhatian, di mana semasa pengajaran guru dalam tajuk tersebut,
murid tidak memberi respon ataupun tidak balas. Jadi apabila murid tidak memberi tidak balas, bermaksud mereka tidak memahami isi pelajaran yang disampaikan. Jadi melalui pemerhatian, pengkaji dapat melihat dan dapat mendapatkan data awal pencapaian murid tersebut. Seterusnya adalah merancang. Apabila pengkaji selesai merefleks, seterusnya pengkaji akan merancang pelan yang akan dijalankan. Jadi merancang ni juga terbahagi kepada merancang bahan kajian ataupun bahan bantu mengajar yang akan digunakan dan juga merancang kaedah penilaian di mana pengkaji hendak menilai kefahaman murid pada akhir sesi pengajaran tersebut. Jadi pengkaji memerlukan perancangan dari segi bahan bantu mengajar, pembinaan bahan kajian tersebut dan juga kaedah penilaian pada akhir pengajaran. Yang seterusnya adalah bertindak. Apabila pengkaji telah merancang ataupun mengetahui apa yang akan dijalankan, jadi pengkaji akan mengaplikasikan model 3D tersebut. Jadi pengkaji akan menggunakan bahan kajian yang telah dibina tadi dalam proses ataupun fasa bertindak. Jadi pengkaji akan mengajar terlebih dahulu tajuk tersebut. Setelah mengajar, pengkaji menggunakan model 3D tersebut untuk memberikan contoh kepada murid agar mereka dapat gambaran yang lebih jelas. Seterusnya adalah memerhati. Setelah selesai memerhati juga berlaku semasa proses aplikasi penggunaan model 3D tersebut, di mana pengkaji dapat memerhati melalui respon murid terhadap pengajaran tersebut. Sama ada apabila pengkaji bertanyakan soalan dan sebagainya, sekiranya murid dapat berkongsi idea ataupun memberikan pendapat mereka. Hal ini menunjukkan bahawa peserta kajian iaitu murid dapat ilmu yang disampaikan oleh guru tersebut. Seterusnya adalah kaedah mengumpul data. Jadi bagi kaedah mengumpul data untuk kajian ini, terdapat 3 kaedah yang digunakan, iaitu yang pertama adalah temu bual. Melalui penggunaan temu bual ini, kesahannya adalah tinggi oleh kerana pengkaji dapat berjumpa sendiri dengan peserta kajian untuk bertanyakan masalah yang mereka hadapi. Jadi pengkaji dapat mengetahui dengan mendalam masalah yang dihadapi oleh murid-murid tersebut. Seterusnya adalah pemerhatian. Pengkaji menggunakan borang pemerhatian, di mana borang pemerhatian ni untuk mengetahui sama ada model 3D tersebut yang digunakan adalah berkesan ataupun tidak. Seterusnya adalah dokumen analisis, di mana pengkaji mengetahui tahap kefahaman murid melalui pencapaian mereka dalam kertas peperiksaan bagi mata pelajaran RBT, buku latihan yang telah mereka siapkan dan juga rekod pencapaian murid. Ketiga-tiga dokumen analisis ini adalah dokumen sedia ada. Jadi pengkaji hanya perlu menganalisis kembali mengikut keperluan murid tersebut. Seterusnya adalah cara menganalisis data. Bagi kaedah temu bual, pengkaji itu saya sendiri perlu transkripkan perbualan yang berlaku antara guru, antara murid dan juga antara pihak sekolah. Jadi transkrip yang
melalui soalan-soalan yang diberikan semasa temu bual tersebut, transkrip boleh berlaku dari segi audio dan juga video. Jadi pengkaji perlu transkripkan semua perbualan tersebut daripada data mentah kepada menganalisis setiap data tersebut. Seterusnya adalah penggunaan cara menganalisis data melalui penggunaan pemerhatian, di mana pemerhatian menggunakan borang pemerhatian. Jadi melalui borang pemerhatian tersebut, pengkaji boleh mengetahui sama ada penggunaan model 3D tersebut berkesan ataupun tidak. Sekian, terima kasih.